Tak cepat sangat, boleh ya? Boleh. Okey. Kasih ni signal kalau dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sekali lagi bersama-sama secara online, secara live daripada Masjid Darul Ma'mur. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tajuk berkenaan sambungan apa yang telah kita baca bincangkan sebelum ini, iaitu puasa. Tapi pada malam ini insya-Allah para jemaah kita nak masuk tajuk yang mana sekarang ini kaum muslimin muslimat, mungkin dah kebanyakan negara-negara Islam yang mana yang tak boleh pergi haji. Ada negara macam Singapura, Indonesia, saya rasa Malaysia pun banyak negara pun dah buat iklan tak boleh pergi haji. Maknanya semua dah tak boleh dah. Visa pun silap-silap kita pun tak tahu. Saudi pun dengar kata pun dah ratus ribu katanya dah terkena COVID. Dan kita tak tahu macam mana perkembangan haji tahun ni. Tapi Masya Allah, dalam Islam Rasulullah SAW memberikan kita khabar gembira bahawa di sana ada amalan-amalan yang mana insya Allah kalau dilakukan dapat pahala sama seperti pahala haji. Seperti pahala haji ataupun sama seperti pahala haji. Maknanya kita boleh dapat pahala haji di Singapura. Biar betul para jemaah, kita boleh dapat pahala haji bukan sahaja pahala haji, pahala umrah. Kat mana? Kat Singapura, kat Malaysia, kat Indonesia. Jangan main-main ni tuan-tuan. Ini betul Maknanya insya-Allah para jemaah. Tapi ini bukan maknanya kalau gitu okeylah kita sudahlah tak nak pergi haji, pergi umrah lagi kat Mekah, buat saja Kaabah kat Singapura. Nanti bukan buat Kaabah kat Singapura. Bukan buat tempat sa'i kat Singapura. Tak perlu ni Kaabah kan. Kaabah mestilah dekat sana kat Mekah. Tapi ada amalan masya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan khabar gembira pahala sama macam haji, malahan umrah sekali. Ya Allah, biar betul ni. Betul para penonton, ibu-ibu, para jemaah sekalian, di Singapura kita dapat pahala. Jadi ini mungkin wallahu alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah dapat lihatlah mungkin kemungkinan akan datang ni masyarakat Islam satu hari tak dapat pergi haji, tak dapat pergi umrah. Yang sekarang lah ni kita pun tak tahu perkembangan akan datang. Jadi yalah, mudah-mudahan ini sebagai pengganti dan mudah-mudahan insya-Allah diterima amalan kita dan pahala samanya seperti haji dan umrah. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk beramal soleh dan mudah-mudahan kita dapat pahala haji dan umrah di Singapura insya-Allah dengan amalan-amalan yang kita akan bincangkan nanti, dan mudah-mudahan insya-Allah diterima segala amalan soleh dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para penonton sekalian. Baik, minggu lepas kita membicarakan tentang puasa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kalau nanti Syawal puasa 6 dan kita dah bincangkan kenapa pula Syawal patut akhir raya. Ni nak kena puasa buat lagi. Pasal ni kita dah terangkan sebab Ramadan ni masih ada lagi, ada punya semangat puasa. Jadi cuba lagi 6 hari bulan Syawal. Kemudian puasa hari-hari putih, Ayyamul Bait, iaitu 13, 14, 15 Hijrah. Di mana bulan mengambang, dan saya dah terangkan juga di mana sekarang ini kajian menunjukkan kalau bulan mengambang ni ada pengaruh yang memberikan perasaan yang tak tahulah tidak baik, dan banyak kejadian-kejadian jenayah pun berlaku pada bulan mengambang. Sebab tu orang buat cerita seram pun bulan mengambang. Hantu-hantu ni, orang kata kalau hantu-hantu ni puasa hari-hari putih pun insya-Allah dia tak jadi hantu katnya. Ini mungkin antara hikmat, antara sebahagian hikmatnya kenapa disuruh kita berpuasa 13, 14, 15 Hijrah ni. Jadi insya-Allah ni kemudian puasa Arafah, nanti kita tak lama lagi pun nak masuk bulan Zulkaidah, kemudian Zulhijjah, sekejap yang masa. Tidur bangun dah Zulhijjah nanti. Ini pun kita dah bincang kelebihan cukup luar biasa puasa Arafah. Baik, satu lagi satu lagi yang kita mungkin mengharap-harapkan, mungkin ramai jemaah-jemaah nak pergi haji, nak pergi umrah. Alamak, macam mana ni dah register, habis haji dah tak jadi, habis umrah bulan 12 macam mana, umrah bulan 9 cuti macam mana. Jadi jangan pening-pening, jangan susah-susah. Ini kita berserah pada Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang dah niat nak pergi haji tak dapat, tetap Allah berikan dia pahala haji. Ni ada hadis menyebut siapa yang berniat tapi tak dapat lakukan, Allah berikan dia pahala, satu pahala sama macam dia dah buat. Sebab sekarang Covid. Begitu juga umrah tapi tak dapat lakukan kerana sebab-sebab yang kita lihat sekarang, Allah berikan dia pahala sama macam umrah sebab niat dia. Tapi para penonton sekalian, satu lagi kehebatan masyarakat kita, sama ada di Singapura, Malaysia, Indonesia, India, Bangladesh, Filipin, mana-mana, mereka boleh dapat pahala haji. Yang mana insya-Allah kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu buku Pahala Hidup 7,000 tahun. Ini dibincangkan buku Pahala Hidup 7,000 tahun, cara-cara untuk menggandakan pahala amalan soleh kita. Kita nak macam gitu. Sebab saya baru-baru ni nampak dekat YouTube, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan biasa tengok YouTube lah. Kadang-kadang orang tengok YouTube ni, ada yang tengok sampai 100,000. Wah, kita rasa macam banyaknya video ni orang tengok 100,000. Sekali tengok lagi satu, ini dah 1 juta lah. Banyaknya orang tengok. Ni baru-baru ni ada penyanyi kat Malaysia ke apa. Penyanyi baru naik, dah 33 juta orang tengok dia punya YouTube. Wah, 33 juta. Lepas tu ada lagi saya tengok sampai dah 100 juta. Ni YouTube apa ni sampai orang tengok 100 juta ni. Kemudian yang saya terperanjat, ada yang sampai 1 bilion. 1 bilion orang tengok YouTube dia. Ini manusia ke jin dengan yang tengok ni? Kemudian yang paling saya terperanjat, ada 6.7 bilion orang yang tengok YouTube tu. Jadi macam gitulah kita di hari akhirat. Kita rasalah, kita mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala terima amalan soleh kita. Kita rasa, wah, kita kat Singapura ni, kat Malaysia ni, ibadah kita banyak tau. Pergi haji banyak tau. Sembahyang sunat, wah, banyak lah, ratusan ribu lah, Alhamdulillah. Sekali kita tengok orang lain, orang lain lagi hebat, 1 juta dia punya zikir dia punya ibadah. Macam mana boleh dapat 1 juta? Yang 1 juta pula terperanjat, yang lagi satu dapat 100 juta dia punya amalan soleh. Yang 1 juta tengok 1 bilion macam gitu. Jadi kita ni para jemaah, buku ni disusun pun supaya mudah-mudahan kita hanya berusaha, kita serah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan digandakan, kita dapat kelebihan yang besar dan darjat yang paling penting bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Ini yang kita idam-idamkan. Jadi perbincangan kita ni bukan nak tahu rukun haji, syarat-syarat sah haji. Ini kuliah mana-mana masjid pun ada belajar. Cuma kita nak bincangkan cara menggandakan pahala haji dan umrah, dan mudah-mudahan Singapura pun dapat pahala tersebut. Saya baca di sini muka surat 227.
Muka surat 227, cara menggandakan pahala haji dan umrah. Ramai di antara kita sudah sedia maklum bahawa kelebihan haji yang terbesar ialah dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala jika seseorang itu mendapat haji yang mabrur. Erti haji yang mabrur ialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana tidak ada maksiat di dalamnya serta mengikut syarat-syarat dan wajib-wajib haji yang telah ditentukan oleh syarak. Di sini bukanlah untuk menerangkan kelebihan-kelebihan haji ataupun umrah, yang sudah banyak buku-buku membahaskan perkara ini. Tetapi apa yang ingin ditekankan di sini ialah bagaimana menggandakan pahala haji ataupun umrah, dan juga apakah amalan-amalan yang sepatutnya kita lakukan untuk mendapat pahala sama seperti haji dan umrah. Jadi buku ini bukan nak terangkan, kalau nak terangkan syarat dia rukun, banyak tebal lah buku ni. Cuma perbincangan kita bagaimana setiap tahun kita boleh buat haji berapa kali, tuan-tuan, para penonton. 1 tahun 1 kali haji. Mana ada orang pergi haji kat Mekah sampai 2 kali setahun? Ini haji apa? Kalau haji lain tu itu haji lain pun tak tahu dah tak jadi apa, dia jadi apa pun tak tahulah sekarang ni. Jadi pergi haji ke Mekah tu setahun sekali. Tapi Masya Allah, jangan terperanjat. Kalau insya-Allah kita akan bincangkan di sini bahawa adakah anda percaya bahawa pahala haji itu boleh diperolehi sebanyak 3 atau 10 atau 100 kali dalam setahun? Ini yang kita nak bincangkan. Orang lain pahala haji 1 kali setahun. Ada orang lain dapat pahala haji bukan 1 kali setahun, 100 pahala haji dalam setahun. Biar betul Pak Haji ni. Ni macam tadi lah kat YouTube tu, saya terperanjat, mana ada orang tengok sampai 100 million, 1 bilion orang tengok dia punya YouTube. Pelik. Nanti hari akhirat kita macam inilah. Kita akan merasa hairan, kenapa aku sembahyang pergi haji tiap-tiap tahun? Makna kalau umur dia, dulu belum ada kota lagi kan. Sekarang ada kota, susah lah. Macam dulu saya baca orang-orang alim ulama' kita tiap-tiap tahun pergi, tiap-tiap tahun pergi haji. Jadi kalau start daripada umur 40 tahun dia pergi haji sampai 60 tahun, maknanya 20 kali. Kan 20 kali, sebab 20 tahun dia pergi haji, 20 kali haji lah. Tapi di sana nanti kita akan terperanjat, umur orang ni 80 tahun meninggal dunia, tapi pahala hajinya 8,000 pahala haji. Bila masa pula dia pergi haji banyak-banyak? Jadi insya-Allah kita akan melihat nanti bagaimana ini sebagai kelebihan Allah nak berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang umat Rasulullah ni umurnya Nabi kata 70, 60 lebih kurang. 80 tu kira orang kata kelebihan sikitlah. Ada yang sampai 90 lebih. Macam kita punya menteri kat negara jiran ni. Jadi para jemaah, ini umur kita ni umat Rasulullah pendek, tapi pahalanya, gandaan pahalanya seperti ribuan tahun insya-Allah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya sekarang para penonton sekalian, para jemaah yang saya kasihi, khususnya jemaah Masjid Darul Makmur. Soalannya sekarang, apa dia amalan itu? Daripada tadi bercakap ustaz ni tak habis-habis, apa dia amalan tu? Kita nak tahu. Lama tunggu. Jadinya makcik-makcik di sana, pakcik-pakcik, mungkin ada yang dah tahulah. Ini mungkin baru pertama kali tak tahu amalan yang kita boleh buat di Singapura, yang mana pahalanya Rasulullah kata, bukan saya cakap, Rasulullah kata dan hadisnya sahih. Pahalanya macam haji, bukan saja haji, dan umrah lagi. Apa dia tuan-tuan, para jemaah? Ni dah, kalau cerita Melayu kan dia kata jeng jeng jeng. Tapi ini yang nak disebut ni, apa dia senang sebenarnya bagi Allah, bagi mereka yang Allah berikan hidayah, permudahkan. Tapi susah bagi orang yang memang tak tahulah, mungkin dia tak nak buat ke. Dia sebenarnya senang. Amalan dia ialah sembahyang sunat isyraq. Apa dia? Sembahyang sunat isyraq. Mungkin ada jemaah tanya, apa benda pula tu sembahyang tu? Yang saya tahu sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat tahajud. Isyraq apa pula? Ni bukunya akan kita bincangkan para penonton sekalian, berkenaan kelebihan salat sunat isyraq. Sunat sembahyang sunat isyraq. Baik.
Solat isyraq ialah solat yang dilakukan selepas terbitnya matahari. Ada pendapat yang mengatakan ia sebenarnya adalah solat duha. Walau bagaimanapun, yang jelas ialah solat duha dilakukan sekira-kira matahari sudah agak tinggi, dan solat isyraq dilakukan ketika matahari baru terbit. Sebab ini saya uraikan sedikit. Isyraq ni bahasa Arab. Syaraq syaraq yasyruqu, makna kalau matahari terbit kata tasyruqus syams. Makna isyraq ni matahari baru terbit lah. Macam sekarang pukul berapa? Pukul 7. Contohnya 7 matahari dah mula terbit, tunggu lebih kurang 15 minit sampai dia penuh terbit tu, barulah kita sembahyang sunat isyraq. Isyraq ya tasyruq matahari ni bahasa Arab. Isyraq yashruq apa, tasyruqus syams. Syams ni matahari. Cuma Arab ni dia tak apalah, kita bincang sikit. Bahasa Arab ni matahari ni dia panggil muannas, perempuan, betina. Matahari tu dia panggil satu kumpulan makhluk muannas atau betina. Sebab tu tak boleh sebut yashruqus syams. Yashruq ni untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, tasyruq, dia ada tak depan, tasyruqus syams. Ni Arab lah, orang Melayu tak boleh ikut lah. Jangan pula kita kata, apa ni bahasa Melayu matahari dah jadi perempuan. Tak, ni Arabnya. Dia ada benda-benda yang dimuannaskan, dia jadi perempuan, jadi panggil tasyruqus syams. Baik, ni balik semula tajuk ini, belajar bahasa Arab pula. Jadi solat sunat isyraq berbeza dengan sembahyang sunat duha. Walaupun ada pendapat kata ni sembahyang sunat duha, tidak. Sembahyang sunat isyraq sekira-kira lepas terbit matahari lebih kurang 19-20 minit gitu, 7.20 dah boleh sembahyang sunat isyraq. Dan sembahyang sunat duha tu kira-kira dah 7.30 lebih sikit. Dan lagi bagus sembahyang sunat duha ni, Rasulullah kata alaihi salatu wasalam, bagusnya ketika matahari dah tinggi dah, pukul 10, 11, itu yang terbaik. Kita nak bincang ni sembahyang sunat isyraq. Dan tapi tuan-tuan jangan pula itu aja, tak ada syarat-syarat lain. Ada syarat lain, makna bukan itu saja. Syarat dia nak dapatkan pahala haji dan umrah walaupun dekat Darul Makmur. Cuma masalahnya itulah masjid tutup, tapi ada masjid subuh sekarang pun dah buka. Ni saya nak terangkan lebih syarat dia. Adapun kelebihan solat sunat isyraq adalah begitu besar sekali. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shallal ghada fi jama'ah salatal fajri thumma qa'ada hatta tatlu'ash syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamah. Ni Nabi kata. Alamak, habis orang kata, habis saya tak faham lah ni cakap Arab. Sebentar lah ni saya nak sebut ni terjemah Melayu ni. Maknanya sesiapa yang bersolat subuh berjamaah, kemudian duduk sehingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala satu haji dan umrah yang sempurna. Pahala haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Mungkin ada orang mempertikaikan, hadis ni betul ke tidak, ni hadis palsu. Janganlah tuduh. Ceklah dulu hadis ni riwayat Imam Tirmizi rahimahullah dan berkata sanadnya sahih, riwayat sahih. Jadi ulama-ulama hadis, kita kalau belajar ilmu hadis ni para penonton sekalian, ni pun macam ulama yang berbeza tentang hukum fikih, halal haram. Ulama sikit, ni kata halal, ni kata, ulama berbeza pendapat. Rupa-rupanya ilmu hadis ni pun ulama pun berbeza pendapat. Hadis ni sahih ke, hadis ni lemah? Ada yang kata hadis lemah, ada yang kata hadis sahih. Tapi yang heran ni, hadis ini rata-rata ulama semua kata sahih. Jadi ini satu kelebihan besar, satu kebaikan Allah nak berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi DP syarat dia apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Ni orang perempuan, nanti dulu ni orang lelaki. DP syarat dia sembahyang subuh berjamaah. Ulama kata sembahyang subuh berjamaah di masjid. Ini syarat pun kata. Sembahyang subuh berjamaah di masjid, kemudian tunggu sampai terbit matahari, kemudian apa? 7.20 lah. Sekarang saya rasa matahari dah agak sempurna terbit 7.20. Kemudian sembahyang sunat berapa banyak rakaat?
2 rakaat saja para penonton, 2 rakaat, bukan sembahyang tarawih 20 rakaat. Oh, itu memanglah susah. 2 rakaat saja Nabi kata, rakaatai ini apa kelebihan dia? Ka'ajri, seperti pahala haji. Bukan itu saja, wa umrah, pahala umrah. Tamah, Nabi tekankan lagi, tamah, maknanya sempurna. Mana seolah-olah nak kata, wahai para sahabat, jangan tanya lagi lah. Misal lebih, kadang-kadang sahabat-sahabat suka tanya kan. Betul gitulah yang Allah Ta'ala inginkan, kelebihan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini para penonton sekalian, ini untuk lelaki-lelaki walaupun sekarang masjid berjamaah subuh ni memang tak boleh lah sekarang ni. Tapi saya dengar-dengar katanya phase 2 nak dibuka tak lama lagi. Phase 2 saya tak tahu, mungkin masjid dah boleh berjamaah tapi tak boleh ramai ke. Wallahu alam, nanti kita check lagi lah. Jadi insyaAllah besok-besok mudah-mudahan kalau COVID dah tak ada, kita dah balik ke masjid. Ini untuk lelaki-lelaki dulu. Jadi kena pergi masjid berjamaah, kemudian duduk. Ini pun ada orang tanya, habis kalau saya nak duduk, habis saya nak pergi kerja ni, mana boleh duduk lama-lama? Okey, bagi mereka yang tak boleh duduk kat masjid, kena pergi kerja dan sebagainya, okeylah, tak nak buat macam mana kan. Tapi itulah Nabi sebut, kena duduk sampai terbit matahari. Ataupun cuba sampai dekat office, sembahyang di sana. Saya cadangkan macam gini sajalah. Kalau sekiranya susah, kalau orang nak kena pergi kerja kalang kabut subuh, saya sarankan gini, memang susah. Saya sarankan hujung minggu, hari Sabtu atau hari Minggu, pergilah, semua cuti. Saya percaya ramai yang cuti hari Sabtu Minggu. Pergi masjid sembahyang subuh berjamaah, dan kemudian tunggu sampai terbit matahari, sembahyang sunat isyraq, baliklah. Ya Allah, dia balik bawa pahala haji dan umrah. Jadi ini yang kita cuba, tak semestinya tiap-tiap hari. Kita try 1 minggu sekali, 1 minggu dulu, ataupun Sabtu Minggu boleh. Saya percaya boleh. Kita ni para penonton sekalian, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 alasan. Saya kasih contoh gini lah para penonton. Ni untuk lelaki-lelaki, orang perempuan nanti dulu. Orang perempuan sebenarnya kat rumah pun tak kisah. Saya kasih contoh. Kalaulah Masjid Darul Makmur, dia kata, okey, nanti masjid kalau dah buka, kalau dah phase 3, phase 4, saya pun tak tahu banyak phase ni. Phase 3 lah, phase 4 lah, masjid dah boleh buka. Okey, orang pun kata hore-hore Okey, ada orang kaya lah daripada Masjid Darul Makmur, dia nak kasih duit. Siapa datang Masjid Darul Makmur sembahyang subuh pada tarikh sekian-sekian, dia dapat $10 juta. $10 juta, bukan juta rupiah tuan-tuan. $10 juta datang Masjid Darul Makmur sembahyang subuh. Saya percaya tuan-tuan yang dengar ni ceramah ni, mungkin dekat Woodland ada, mungkin dekat Malaysia pun ada. $10 juta sembahyang subuh kat Masjid Darul Makmur, confirm seminggu ambil hotel kat Singapura. 10 juta siapa nak kasih? Subuh pasal. Bayangkan kalau dengar orang Brazil pun turun. Entah-entah Islam tak Islam, tak apalah, sembahyang subuh kat Masjid Darul Makmur dapat 10 juta. Ini bayangkan kalau kita nak 1000 dah, tapi Allah Ta'ala akan berikan lebih daripada ni, bukan 10 juta, lebih daripada segala kekayaan dunia ni. Haji dan umrah, pahalanya. Ni berkenaan sembahyang sunat isyraq. Jadi subuh tu satu hal lagi. Tunggu, kemudian terbit matahari, sembahyang sunat isyraq, ya Allah, haji dan umrah. Tapi sekarang ni para penonton, ini satu keuzuran kita tak dapat pergi masjid berjamaah, lakukan di rumah. Lakukan di rumah tak apa, pasal kita ada uzur. Sembahyang subuh berjamaah di rumah dengan isteri, dengan anak, cubalah dengan keluarga berjamaah di rumah. Kemudian tunggu sampai terbit matahari, kemudian sembahyang sunat isyraq. InsyaAllah dapat. Pasal apa? Ini tak sembahyang kat masjid, tak berjamaah masjid, pasal kita ada keuzuran. Ini ada peluang. Peluang kita sekarang ini sembahyang di rumah berjamaah. Sebab ini disebut berjamaah. Carilah, tarik siapa-siapa. Anak tengah tidur pun tarik. Dengan bapa berjamaah ni. Dengan isteri ke apa. Dan tunggu sampai terbit matahari. Masya Allah, tuan-tuan, siapa nak kasih kelebihan luar biasa ni, pahala yang besar, ganjaran syurga insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik daripada segala kemewahan kekayaan dunia ni semua. Ini dah kelebihan
tersebut. Baik, satu lagi para penonton sekalian, para jemaah, ni saya nak baca sikit. Ini saya ambil sikit-sikit. Cuma sebelum saya terlupa, ni tentang orang perempuan. Orang perempuan ni Masya Allah, dia pergi masjid pahala besar, sembahyang kat rumah seorang-seorang pun pahala besar. Ini dua-dua ada hadis. Sebab ada hadis menyebut orang perempuan sembahyang di rumah lebih baik sembahyang di masjid. Dan dalam hadis yang sama juga, orang perempuan pergi masjid, la tamna'u ima Allah, jangan larang orang perempuan pergi masjid nak sembahyang. Jadi maknanya apa? Orang perempuan sembahyang kat rumah pun pahala besar, sembahyang kat masjid pun pahala besar. Terpulang untuk orang perempuan, bebas. Kita orang lelaki tak boleh sembahyang seorang, kesian jemaah orang lelaki satu je dapat. Tapi kalau berjamaah di rumah, okeylah 27 mungkin plus. Tapi kalau sembahyang berjamaah di masjid, 27 plus sebab melangkahnya ke masjid, menunggunya, berjamaahnya, banyak kelebihan di masjid. Jadi orang perempuan tak kisah. Orang perempuan sembahyang kat rumah, subuh, tunggu sembahyang sampai terbit matahari, sembahyang sunat isyraq. Betul ke? Habis saya orang perempuan boleh dapat ke pahala haji umrah? Boleh lah. Sebab orang perempuan tak kisah. Orang lelaki saja kena pergi masjid. Tapi sekarang ni masjid dah tak boleh berjamaah sekarang, sembahyang di rumah insya-Allah kerana ada keuzuran. Baik, sekarang saya nak fokus kepada, bayangkan tuan-tuan, ni kita nak lihat gandaan pahala orang yang dapat pahala haji umrah. Orang pergi haji satu tahun sekali, kita dapat pahala haji 100 kali haji dalam setahun. Ni saya nak sebut di sini para penonton, saya baca di sini. Sekiranya kita dapat melakukan perkara ini, katakanlah sekali dalam seminggu saja, sekali dalam seminggu saja, bermakna dalam setahun kita seolah-olah dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah sebanyak 48 kali atau lebih. Makna setahun tu kita dapat pahala haji 48 kali. Orang pergi haji sekali, kita dapat 48 kali haji. Maknanya seolah-olah 48 tahun hidup. Inilah sebab haji kan setahun sekali. Jadi seolah-olah kalau 48 kali pahala haji, seolah-olah kita hidup 48 tahun. Tengok. Ini kalau satu minggu sekali. Bayangkan kalau sekiranya 2 kali dalam seminggu. Ada orang tuan-tuan, tiap-tiap hari dia buat. Ada orang tiap-tiap hari, lagi besar pahala. Tapi mungkin orang yang bekerja sibuk, dia dapat buat Sabtu Minggu contohnya, Sabtu Minggu. Jadi seminggu 2 kali dia dapat sembahyang sunat isyraq berjamaah di masjid. Bermakna 90 tahun kita dapat hidup mengerjakan haji dan umrah pada tiap-tiap tahun. Maknanya dalam setahun, haji ni dapat setahun sekali je. Tapi dengan sembahyang sunat isyraq seminggu 2 kali, bermakna dalam masa setahun hampir 100 pahala haji dia dapat. 96 kali, maknanya lebih kurang 100 pahala haji. Ya Allah, 1 tahun. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, orang yang rajin sembahyang sunat isyraq ni, mungkin ada yang dah tahu benda ni. Mungkin jemaah-jemaah dan makmum mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Tapi yang dah tahu, ada yang dah laksanakan. Jadi mereka di hari akhirat insya-Allah dia akan lihat, saya ni seumur hidup pergi haji 2 kali saja. Contohlah ada jemaah mungkinlah tengok, seumur hidup saya haji 2 kali. Macam mana pula saya dapat sampai 1000 kali pahala haji? Pasal apa? Sembahyang sunat isyraq. Ini baru sembahyang sunat isyraq. Ada lagi amalan-amalan lain yang sama juga seperti pahala haji. Ini pun nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Para penonton sekalian, ya Allah, ini kalau setahun tadi dia teruskan. Takkanlah sampai setahun dia stop. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, seminggu sekali. Sampai setahun okeylah, stop lah. Nak retire. Besar retire. Cukuplah setahun. Mana boleh retire? Ni amalan ni terus sajalah sampai meninggal. Baik, bayangkan sekarang. Seterusnya saya baca di sini. Bayangkan pula jika kita dapat mendisiplinkan diri dengan melakukan salat isyraq ini selama 20 tahun dengan 2 kali salat dalam seminggu. Bermakna, ni buat kira-kira ni, bermakna kita telah hidup selama 1920 tahun dengan mengerjakan haji dan umrah pada tiap-tiap tahun. Ya Allah,
Tapi tahukah anda bagaimana pula mendapatkan kelebihan ini seolah-olah anda telah hidup 7,000 tahun atau lebih? Ini nanti dulu. Jadi maknanya kalau dalam 20 tahun, setiap minggu 2 kali sembahyang sunat isyraq. Dalam masa 20 tahun tu, dia terus dia makna istiqamah lah, disiplin. Sabtu Minggu subuh berjamaah di masjid sembahyang sunat isyraq. Makna kalau 20 tahun dia rajin macam gitu, disiplin, seolah-olah tercatat insya-Allah di hari akhirat seperti dia pergi haji. Dia pergi haji 1000 nak dekat 2000 tahun mengerjakan haji. Umur baru 70-80 di sisi Allah Ta'ala, ya Allah, seperti 2000 tahun pergi mengerjakan haji. Ya Allah, ini satu kelebihan. Sebab itu orang-orang saleh, orang-orang alim, yusari'una fil khairat, mereka bersegera berlomba-lomba mengerjakan amalan salih. Sebab itu dalam surah Al-Waqi'ah, mungkin ramai yang hafal dalam surah Al-Waqi'ah, ni pun surah dipanggil surah rezeki juga. Surah rezeki pasal apa? Dia menerangkan nikmat syurga ni secara terperinci. Mudah-mudahan nikmat syurga tu kita dapat sikit lah. Surah Waqi'ah. Dalam surah Waqi'ah, tak suka lewat-lewat, tak suka tunggu-tunggu. Ada kebaikan, ada dia buat. Ada dengar sini ada orang susah dia bantu. Ada sini dia suka bantu orang, tolong, melakukan amalan saleh, berzikir. Ini dipanggil golongan as-sabiqun al-muqarrabun, yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Orang macam inilah, kalau tahu benda-benda macam ini, mereka akan segera melakukan. Macam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini terkenal digelar sebagai as-siddiq, yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar juga orang yang bersegera, yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan amalan soleh. Dan beliau pernah ditanyalah, siapa hari ini yang puasa? Rasulullah tanya, Sayyidina Abu Bakar kena jawab lah, pasal ini Nabi dah tanya. Sayyidina Abu Bakar jawab, saya Rasulullah, saya puasa hari ini. Siapa hari ini yang bersedekah? Sayyidina Abu Bakar lagi jawab, saya yang bersedekah ya Rasulullah. Siapa hari ini yang ziarah orang sakit? Angkat lagi Sayyidina Abu Bakar saya. Tengok Sayyidina Abu Bakar, apa sahaja ruang-ruang kebaikan dia akan buat. Apa sahaja yang boleh dia buat. Ini as-sabiqun, para jemaah. Jadi kita mudah-mudahanlah kita cuba, bukan makna Allah susah lah, ini susah lah, asyik susah aja, lama-lama semua jadi susah. Tapi ada doa tuan-tuan, para jemaah, ada doa untuk kita permudahkan dapat melakukan ini. Doanya pun Nabi ajar. Apa doa dia? Cuba hafalnya. Mungkin ramai yang dah hafal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir, mengingatimu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Ini dia penting ni. Dan melakukan amalan amalan saleh dengan terbaik. Husni ibadat yang terbaik, bukan asal boleh. Jangan orang kadang-kadang ibadah pun asal boleh, ini buat asal boleh, tak boleh. Kita nak yang terbaik, buat yang terbaik. Baik, ini berkenaan tuan-tuan sembahyang sunat isyraq seminggu berapa? 2 kali. Seolah-olah seperti nak dekat 2000 tahun dia melakukan haji. Baik, sekarang buku ni pahala 7000 tahun. Agak-agak seolah-olah boleh dapat tak 7000 tahun kelebihan, seperti ibadah haji ni seperti 7000 tahun. Umur 80, hajinya 7000 tahun. Macam mana? Itu dia. Iaitu dengan ni tuan para jemaah, iaitu dengan mengerjakan salat isyraq ini di dalam Masjidil Haram hanya sekali sahaja. Maka anda seperti telah hidup di dunia ini dengan mengerjakan haji dan umrah tiap-tiap tahun menyamai 100,000 tahun lamanya. Ya Allah. Sebab Rasulullah kasih tahu, siapa sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang Masjidil Haram 100,000. Jadi kalau siapa yang sembahyang sunat isyraq ni di Masjidil Haram, sembahyang subuh Masjidil Haram, tunggu sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang sunat isyraq, usalli sunatal isyraq. Ni pun mungkin ada orang tanya juga ni, Ustaz, niat dia macam mana pula? Saya tak tahulah cakap Arab, cakap Melayu boleh tak?
Okey lah. Tapi Arab dia senang je lah. Usalli sunnatal isyraq lillahi ta'ala. Usalli sunnatal isyraq, saya niat sembahyang sunat isyraq lillahi ta'ala. Kalau tak boleh juga, mungkin lidah kita ni susah sikit. Ada orang ni tak boleh sebut, tak terkeluar. Okey lah, niat Melayu sajalah. Ini bagi mereka yang susah. Saya niat, ya Allah, sembahyang sunat isyraq lillahi ta'ala. Habis 2 rakaat. Jadi para jemaah, tapi kalau dapat di Masjidil Haram, tapi itulah sekarang kan ditutup. Itulah, dulu sikit hari time boleh pergi, tak nak pergi. Sekarang dah tutup pun nak pergi. Baik, tak apa, next time kita boleh pergi. Jangan lupa, sebab tu kadang-kadang jemaah ni dah pergi sana, dah semua dia dah tulis, semua lupa dah. Pasal apa lupa? Shopping. Sana pula saya dengar macam-macam tempat shopping sekarang kat Mekah ni. Habis lupa dah. Jangan lupa ni sembahyang sunat isyraq dalam Masjidil Haram 100,000. Seolah-olah dia sembahyang sunat isyraq ni 100,000 kali ganda. Jadi seolah-olah macam hajinya siapa ni 100,000 kali. Wallahu alam bisawab. Ini yang boleh kita nampak secara zahirnya. Cuma ada soalan timbul sebelum saya akhiri ni para penonton sekalian. Ada persoalan timbul di sini. Kalau gitu, saya nak tinggal dekat Mekah sajalah. Saya nak beli rumah dekat sebelah Masjidil Haram. Tak apalah harga 2 juta pun tak apa saya nak beli. Pasal saya nak sembahyang je kat situ. Macam boleh. Sebenarnya ni ada juga penerangan sikit. Ada di kalangan ulama kita, dia tak suka tinggal di Mekah. Ini satu perkara aneh juga. Jadi kita betul ke? Kan bagus tu dekat Masjid Haram, kawasan situ tinggal. Kenapa pula tak nak tinggal di Mekah? Sebab macam contoh, tak silap saya lah kalau saya terbaca ni, Imam Malik rahimahullah, dia tak suka tinggal di Mekah. Kan bagus tinggal di Mekah tu, Masjid Haram. Dia kata memang betul, pahalanya 100,000, kelebihan sana sini, Masya Allah berkat. Tapi masalahnya, kalau kita buat salah, buat dosa, buat benda-benda kemungkaran, dia punya gandaan pun sama. Jadi sebab itu, ada ulama pun takut. Lebih baik tinggal luar Mekah, Madinah ke mana-mana. Tapi time nak mengerjakan ibadah umrah, baru pergi sana. Nak ibadah barulah pergi sana, menetap seminggu 2 minggu, kemudian mereka pun pula. Para jemaah, jadi inilah yang saya dapat sampaikan pada malam ini berkenaan orang-orang Singapura. Jangan bersedih. Mereka yang tak dapat pergi haji, pergi umrah, mereka dah niat. InsyaAllah niat mereka pun dapat pahala dah, insyaAllah haji. Tetapi sebenarnya ada amalan-amalan lain. Yang ini berita gembira untuk kita lah, umat Rasulullah SAW di Singapura pun dapat pahala haji dan umrah. Jangan pula salah faham, ialah mentang-mentang Singapura ada Haji Lane. Ini bukan, Haji Lane itu lain. Ini berkenaan sembahyang sunat isyraq. Sekarang masjid belum lagi boleh sembahyang jemaah, tak bersembahyang di rumah, subuh berjamaah, tunggu sampai terbit matahari, sembahyang sunat isyraq. Tapi itulah, kadang-kadang saya pun, bukan kata para penonton ni, saya pun dah tunggu-tunggu ni, semangat ni, tunggu tidur. Sadar-sadar pukul berapa. Ni kadang-kadang Jadi itulah tak apa. Jadi itulah kita cuba, kita usaha. Mudah-mudahan ya Allah, kita hanya berdoa, mengharap, kita berserah pada Allah. Sebab tu saya terangkan tadi, banyakkanlah berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Memang alhamdulillah, saya ada juga lain-lain yang amalkan. Nampak kita punya, ialah bukan apa, kita boleh rasa kita punya ibadah kita setiap tahun nampak ada kebaikan lah, naik sikit. Lagi bagus. Itu yang kita nak. Bukan makna mendadak. Ada orang mendadak hebat ibadah, besok-besok tinggal balik. Tak mau, kita nak naik. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi tadilah as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Baik, sebelum kita akhiri kuliah kita, marilah kita berzikir. Ni pun satu zikir ataupun satu surah yang cukup besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni, Qul Huwallahu Ahad, Nabi kata ni pun kelebihan besar. 1/3 Al-Quran. Bayangkan 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, insya-Allah mudah-mudahan seperti seluruh Al-Quranul Karim. Kita baca sama-sama 3 kali. Ya Allah, mudah-mudahan dapat pahalanya seperti seluruh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.